Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi di sini saya akan bentangkan artikel yang ditulis oleh saya sendiri, Harun Nizam bin Wahid, bersama rakan-rakan saya yang lain daripada Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan tajuk yang saya akan bentangkan adalah konsep zimmah, entiti perundangan dan implikasinya terhadap amalan perekawanan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Sebagai permulaan, kita akan melihat entiti dari sudut fiqh Islam, yang mana konsep entiti dari sudut Islam ini juga boleh dilihat dari sisi undang-undang yang dinamakan sebagai syakhsiyah i'tibariyah. Ini menunjukkan bahawa entiti ini tidak diiktiraf, sama seperti yayasan, pertubuhan, syarikat serta masjid. Entiti ini menurut fiqh Islam seolah-olah mempunyai kepribadian yang menyerupai individu manusia biasa. Cuma berbezanya adalah individu manusia biasa melakukan ibadah seperti solat, puasa, haji dan sebagainya, manakala entiti adalah menjalankan tanggungjawabnya, menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan umat Islam. Yang seterusnya, kalau kita lihat entiti ini juga dilihat dari aspek keahlian, iaitu ahliyah, iaitu entiti boleh memiliki seperti aset dan sebagainya. Entiti juga boleh disabitkan hak dan melaksanakan tanggungjawab yang berasingan antara individu dan entiti tersebut. Tetapi individu yang menguruskan entiti itu, zimmahnya adalah berbeza dengan zimmah di sudut entiti itu sendiri. Dan ini kita namakan sebagai entiti perundangan. Konsep zimmah dan entiti perundangan Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia, sebenarnya kita lihat konsep entiti perundangan adalah berasingan di bawah perundangan syariah dengan merujuk kepada amalan oleh institusi Islam seperti wakaf, masjid dan baitul mal. Ini menunjukkan bahawa setiap entiti di bawah entiti Majlis Agama Islam itu sebenarnya ada pelbagai, seperti wakaf, baitul mal, zakat dan juga institusi seperti masjid. Imam Al-Sharaksi mengatakan institusi baitul mal sebenarnya mempunyai hak dan tanggungjawab yang luas dalam menguruskan harta. Dalam konteks ini, Imam Al-Sharaksi ini merujuk baitul mal itu adalah amalan sekarang ini dinamakan sebagai Majlis Agama Islam. Contohnya, sekiranya ketua negara bagi entiti baitul mal tersebut ataupun Majlis Agama Islam dalam konteks sekarang tiada dana yang mencukupi untuk membayar gaji para tentera daripada sumber dana percukaian, yang mana dana ini sebenarnya adalah daripada Jabatan Kharaj, maka menurut Imam Al-Sharaksi adalah dibenarkan dan diharuskan untuk menggunakan secara hutang dari dana zakat, yang mana dana zakat ini adalah diletak di bawah Jabatan. Justru hutang tersebut akan direkodkan di Jabatan Kharaj sebagai penghutang, sedangkan dibawa di dalam akaun Jabatan Sedekah dia dianggap sebagai pemiutang. Entiti Jabatan Sedekah adalah pemiutang. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahawa amalan-amalan perekawanan ini telah lama berlaku sejak dahulu lagi, dan kita lihat kepada amalan semasa oleh Majlis Agama Islam di Malaysia juga agak konsisten seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Sharaksi tadi, yang mana di Malaysia Majlis Agama Islam sebenarnya mempunyai 3 kumpulan wang yang utama yang telah diasingkan, iaitu pertamanya kumpulan wang baitul mal atau sumber am, yang kedua kumpulan wang zakat, dan yang ketiga adalah kumpulan wang wakaf. Jadi pengasingan 3 kumpulan wang ini jelas menunjukkan bahawa entiti perundangan sebenarnya telah mempraktiskan
apa yang telah berlaku satu ketika dahulu dalam menguruskan harta-harta umat Islam, dan dari sudut transaksi pemindahan dana dan sebagainya adalah tertakluk kepada fatwa negara. Perbincangan dan implikasi dasar daripada kajian ini, kita boleh simpulkan bahawa polisi pendedahan dari perspektif Islam itu, kita perlu pastikan maklumat-maklumat yang didedahkan dalam penyata perakaunan oleh Majlis Agama Islam itu perlulah relevan, objektif dan juga material. Relevan di sini sudut maklumat yang dijatakan itu perlulah tepat, menunjukkan pihak yang terlibat dalam segala urus niaga demi untuk memenuhi obligasi entiti Majlis Agama Islam kepada Allah SWT dan juga kepada masyarakat yang telah menyumbangkan dana yang berkaitan. Yang kedua, dari segi objektifnya, maklumat-maklumat itu perlulah menggambarkan maklumat yang adil dan juga patuh syariah. Dan yang ketiganya, material, menunjukkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan dan didedahkan itu perlulah menunjukkan ciri-ciri yang adil dalam penilaian dan menunjukkan hak Allah, masyarakat dan individu telah dipenuhi oleh Majlis Agama Islam. Namun begitu, menurut pandangan pakar, sebagai tambahan kepada polisi pendedahan oleh Majlis Agama Islam, maklumat-maklumat itu yang dinyatakan perlulah telus, tepat, komprehensif, tidak mengelirukan, tidak menimbulkan fitnah, elak dari perkara yang boleh berkesan negatif, pertimbangan antara mudarat dan maslahat. Di sini, dari sudut pertimbangan antara mudarat dan maslahat ini sangat penting, kerana ada kemungkinan-kemungkinan, contohnya Majlis Agama Islam ingin menjalankan urus niaga dengan non-Muslim. Jadi, macam mana kita nak, bagaimanakah cara dan kaedahnya, SOP-nya untuk kita jalankan perniagaan dengan non-Muslim. Yang kedua, ada kemungkinan Majlis Agama Islam akan menjalankan urus niaga dengan satu anak syarikat yang patuh syariah, tetapi syarikat induknya pula tidak patuh syariah. Jadi bagaimana Majlis Agama Islam adakah dibenarkan untuk menjalankan urus niaga dengan entiti ataupun syarikat-syarikat tersebut? Jadi di sini pihak Majlis Agama Islam perlu mempertimbangkan ada kemungkinan kesan-kesan mudarat dari sudut penjejasan imej majlis sekiranya menjalankan urus niaga dengan syarikat-syarikat yang saya nyatakan tadi. Dan sekiranya ia boleh memberi kesan yang mudarat, berkemungkinan adalah lebih baik untuk kita tidak menjalankan urus niaga tersebut, kerana dia boleh menjejaskan imej kepada Majlis Agama Islam berbanding maslahah yang mungkin didapati daripada aspek keuntungan dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, institusi Majlis Agama Islam adalah sebuah entiti perundangan di mana enakmen pentadbiran agama di sebuah negeri telah mengikat secara perundangan segala bentuk kegiatan, muamalah, transaksi dan sebagainya yang berkaitan dengan hal ehwal urusan agama negeri. Pihak ahli Majlis Agama Islam pula terikat dengan zimmah maliyah. Yang ini zimmah dalam menguruskan harta yang terlibat dengan Majlis Agama Islam. Jadi ahli Majlis Agama Islam sebenarnya perlu mempunyai ahliyah dalam mengurus. Ada setengah pakar mengatakan mereka perlu ada satu ciri yang lain seperti arruj, iaitu kepintaran dalam menguruskan kewangan Majlis Agama Islam itu sendiri. Di masa yang sama, Majlis Agama Islam perlu ada nilai accountability dalam mendedahkan dan menggambarkan segala transaksi Majlis Agama Islam yang patuh syariah. Dan dalam masa sama, kita mengharapkan Majlis Agama Islam perlu meningkatkan reputasi sebagai institusi agama yang berwibawa di Malaysia. Saya bagi pihak rakan-rakan pendidik daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih